Sebelum itu, saya mahu bincang dengan pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, Profesor Madya Dr. Malina Osman, berkenaan dengan apa yang kita boleh kupas daripada pembentangan berkenaan dengan PICK sebentar tadi dan apa lagi jurang yang kita boleh rapatkan berdasarkan apa yang sudah pun dikongsi oleh YBKJ untuk kita tambah baik lagi inisiatif vaksinasi negara. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Prof, kita lihat tadi kalau kita bandingkan dengan 2 hari sebelum ini, mungkin kritikan terhadap PICK ini tidak begitu besar berbanding dengan isu-isu yang dibentangkan sejak 2 hari lepas kerana kita juga tidak boleh nafikan perkembangannya agak memberangsangkan setakat ini. Lebih 500,000 dos vaksin kita berikan setiap hari. Tapi antara yang dibangkitkan adalah kelulusan vaksin yang dibuat oleh KKM dan juga NPRA dikatakan lambat. Ini dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Kulim Bandar Baru sebentar tadi, Datuk Seri Saifuddin. Katanya NPRA mengambil secara purata 90 ke 120 hari untuk approve, untuk luluskan vaksin. Pada ketika negara lain sudah pun membuat pemerolehan awal, Singapura katanya negara pertama yang dapatkan vaksin. Ada juga kritikan sedikit sebanyak mengatakan sekarang kita sudah berada pada paras yang memberangsangkan, tapi kita mungkin sedikit terlambat dan keterlambatan itu mungkin menjadi satu faktor juga penularan COVID-19. Apa yang kita boleh faham, Prof, berkenaan dengan proses kelulusan vaksin? Adakah ia mengambil masa yang begitu lama? Kerana ia masih lagi relevan, mungkin kita akan lihat pada 2 atau 3 lagi vaksin selepas ini, terutamanya apabila kita membincangkan berkenaan dengan third booster shot dan sebagainya. Apa kita boleh faham berkenaan proses ini dan bagaimana kita ingin meningkatkan kepantasan dan kecekapannya, Prof? Kalau kita lihat dari peristiwa pada bulan Disember dulu bila kita mendapat maklumat yang Singapura pada ketika itu telah pun menerima vaksin mereka, dan dalam masa yang sama kita masih lagi menunggu kelulusan NPRA pada ketika itu. Dan saya juga sebenarnya telah mengambil inisiatif berbincang dengan sahabat-sahabat saya yang berada di kementerian pada ketika itu tentang isu utama mengapa NPRA pada ketika itu mengambil sedikit masa untuk mengambil keputusan dalam meluluskan sebahagian daripada vaksin yang telah dipilih. Antara kerisauan ialah semua calon vaksin tu diperolehi dalam tempoh yang relatif agak singkat. Jadi mereka memerlukan masa untuk menganalisa data, bimbang kalau saya kata apa yang pernah berlaku pada vaksin denggi sebelum ini akan berulang dan mungkin akan menjejaskan konteks kawalan wabak kita dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang. Namun kalau kita perhatikan pada awal Januari kalau saya tak silap, pada ketika itu telah pun diluluskan. Maksudnya secara umum untuk vaksin Pfizer pada ketika itu tidaklah lewat dari segi kelulusan tu dan kemudian ia diikuti dengan vaksin-vaksin yang lain. Saya berpendapat tindakan daripada NPRA ini adalah sebenarnya memberikan komitmen mereka untuk memastikan semua aspek keselamatan diambil kira. Namun dalam masa yang sama saya juga berpendapat kita boleh sebenarnya merujuk kepada negara-negara yang lain untuk mendapatkan data-data terkini bagi membolehkan kepantasan yang kita harapkan dalam pemberian vaksin itu dapat dilaksanakan. Dan ini saya harap dapat diberikan juga kepada calon-calon vaksin yang masih lagi menunggu kelulusannya. Kita ada lagi 2 lagi vaksin yang perlu diberikan keputusan. Pada November 2020, kita masih lagi berada dalam rundingan pertama untuk mendapatkan bekalan vaksin. Pada bulan yang sama, Singapura menjadi negara pertama di Asia yang sudah mendapat bekalan vaksin. Adakah kita memulakan proses kelulusan vaksin sewaktu rundingan masih berjalan ataupun kita tunggu rundingan selesai dahulu, mungkin mengambil masa yang agak lama, kemudian baru kita memulakan proses untuk meluluskan sesuatu jenama vaksin? Saya berpendapat kalau dalam keadaan wabak ni, satu keputusan yang pantas perlu dilaksanakan. Kadang-kadang kalau saya kata kita ada data sedia ada, ia perlu berpandukan dengan data sedemikian. Namun saya tidak begitu pasti apa yang berlaku sebenarnya pada ketika itu. Mungkin pada ketika itu kita tidak menjangkakan keadaan wabak kita akan memburuk seperti mana yang sedang kita hadapi pada hari ini. Dan kalau kita dapat peluang untuk menyemak kembali data-data itu, saya harap juga ia dapat dilaksanakan dengan lebih pantas. Dan apa yang juga dikongsikan sebentar tadi oleh ahli-ahli parlimen di Dewan Rakyat adalah kadar pendaftaran vaksin sekarang ini adalah kira-kira 61% pendaftaran vaksin. Bagaimana kita ingin mencapai matlamat untuk memberikan vaksin kepada 80% populasi negara menjelang Oktober dan 100% lengkap 2 dos pada Disember 2021? Adakah Prof merasakan bahawa matlamat itu realistik? Saya berpendapat kita perlu mengubah cara pendekatan untuk mendapat
penglibatan ataupun penyertaan masyarakat dengan lebih baik. Sepanjang pengalaman kita ya semasa memulakan vaksin ni, kita telah mulakan pendaftaran ya pada Februari dan kemudian kita dapati agak lambat pada ketika itu. Saya berpendapat sebahagian besar majoriti kita tertunggu-tunggu untuk mendapat vaksin ni. Dan ini ditunjukkan semasa pendaftaran AstraZeneca yang mana bila dibuka ramai yang memang mendaftar walaupun sebelum itu kita agak pesimistik ya, kita bimbang takut-takut kalau ada penolakan. Dan saya mendapati bahawa sebahagian besar daripada kita ni tidak begitu bukan saya nak sebut tidak begitu cenderung ya, tapi mereka prefer kalau boleh walk in ya, maksudnya boleh terus mendapatkan vaksin itu tanpa melalui prosedur-prosedur yang mana sebahagian kita kadang-kadang mendapati apa yang ada dalam MySejahtera itu kadang-kadang agak sukar untuk diikuti ya, dan sebahagian besar daripada mereka dalam kumpulan umum warga emas kadang-kadang tidak begitu familiar, dan ini pula perlu di refresh ya setiap hari bagi mendapatkan maklumat-maklumat terkini. Jadi keadaan tersebut kadang-kadang menimbulkan satu keadaan yang mungkin disifatkan agak rumit ya di kalangan sebahagian penduduk. Kalau kita dapat buat secara walk-in ya, seperti mana yang sedang dilaksanakan di Selangor pada pandangan saya, kita sebenarnya memang boleh mencapai ya, matlamat kita 80% berkenaan tanpa menunggu pendaftaran bagi setiap individu. Dan satu lagi, penyertaan dari kelompok keluarga pada pandangan saya juga membantu untuk mempercepatkan lagi proses vaksinasi. Adakah kita mempunyai cukup bekalan vaksin sekarang? Saya faham kita sudah tempah banyak bekalan vaksin tapi tidak semuanya, malah sebahagian besar masih lagi belum sampai. Tapi sekarang ini adakah kita mempunyai bekalan yang cukup untuk kita benarkan walk-in di semua tempat, semua negeri atau sekurang-kurangnya di negeri yang menyaksikan kadar vaksinasi dan kadar pendaftarannya rendah seperti Sabah? Secara umum saya tak pasti bagaimana penyusunan sedemikian dilakukan, tapi melihat kepada kemampuan yang telah dilaksanakan di Lembah Kelang, saya berpendapat sekiranya kita mempunyai bekalan vaksin yang cukup, pendekatan yang sama juga perlu dimulakan di negeri-negeri yang sedang menghadapi peningkatan kes yang agak tinggi ya. Saya bagi contoh seperti di Kedah, di Johor, Sabah dan Kelantan. Kalau misalnya kita boleh mempercepatkan ya pemberian vaksin di negeri-negeri tersebut adalah sangat baik, dan saya berharap keadaan yang mana telah diadaptasi di Selangor pada ketika ini juga boleh dilaksanakan di negeri-negeri yang tersebut. Tapi bagaimana dengan cabaran pengurusannya juga, Prof? Mungkin atas kertas ia nampak seperti idea yang bagus dan ia juga sudah dilaksanakan, bukan saja di atas kertas. Di Lembah Kelang kita sudah benarkan walk-in, tapi di Lembah Kelang kebanyakan orang ataupun ramai yang sudah pun divaksinasi. Tapi jika kita benarkan di semua negeri ataupun kebanyakan negeri, adakah akan wujud kemungkinan nanti orang ramai akan membanjiri PPV dan sebahagian besar mereka tidak akan dapat vaksin pada hari itu kerana tidak cukup pada hari itu kuotanya dan mereka perlu datang lagi pada hari seterusnya dan seterusnya? Saya berpendapat dalam konteks ini kita boleh mendapatkan khidmat semua pengamal perubatan swasta. Sebab dari awal lagi saya difahamkan ya, mereka sejak daripada bulan Februari, Mac sudah bersedia dan tertunggu-tunggu untuk melibatkan diri mereka dalam program vaksinasi ini. Kalau kita lihat sejak National Immunization Program, program vaksinasi kebangsaan yang dimulakan pada tahun 1950-an dulu, penglibatan pengamal perubatan swasta adalah sangat baik dan begitu berdedikasi dalam membantu pemvaksinan di kalangan masyarakat kita, dan saya tidak nampak mengapa kapasiti mereka itu tidak dapat digunakan dalam membolehkan ya pelaksanaan secara walk-in ini dapat dilaksanakan. Dan saya difahamkan juga macam negeri di Selangor, kapasiti mereka adalah sangat tinggi kalau mereka dapat dilibatkan. Bagaimanapun jumlah yang diberikan kepada pengamal swasta ni saya difahamkan hanya 6 atau 10 orang saja seminggu berbanding dengan PPV yang baru diwujudkan. Pada pandangan saya, jika kita dapat bertingkatkan fungsi optimal pengamal perubatan swasta ni, insya-Allah kita dapat memberikan komitmen seperti mana yang kita berikan di Selangor. Adakah wujud masalah ataupun cabaran kos sebagai contoh, kerana kita juga dengar bahawa kerajaan sudah menjemput pihak swasta untuk membantu dalam inisiatif vaksinasi sejak awal lagi, jauh lebih awal daripada tarikh ataupun bulan ia sudah berjaya dilaksanakan, tapi salah satunya adalah masalah kos. Kita semua sedia maklum bahawa pusat kesihatan swasta dan hospital swasta mengenakan kos dan bayaran yang lebih tinggi termasuk untuk vaksinasi, dan mungkin kos ini perlu ditanggung oleh kerajaan. Jadi adakah ini menjadi satu faktor yang mungkin jadi penghalang untuk kita execute perkara ini dengan sepantas dan as efficient as we can, kerana kos itu perlu ditanggung oleh kerajaan?
Berdasarkan maklumat yang saya perolehi daripada kawan-kawan saya yang berada di lapangan, ya, bagi mereka dalam konteks kita menghadapi wabak ni, mereka merasakan tanggungjawab mereka sebenarnya bersama-sama ya dengan barisan hadapan yang lain untuk mengendalikan wabak ni, dan antara sumbangan yang mereka boleh berikan adalah melalui proses vaksinasi. Namun apa yang berlaku ialah penglibatan mereka dalam program ini memerlukan komitmen mereka untuk hadir khusus yang melibatkan terlalu banyak modul dan juga menyebabkan keadaan-keadaan ini melibatkan pengurusan klinik mereka, dan ada aspek-aspek tertentu ya dalam pengurusan pendaftaran ataupun kemasukan data yang mana mereka tak mampu untuk tampung ya. Dan Saya faham khusus tu Prof hanya 5 hari atau 7 hari saja. 5-7 hari, tapi untuk pengamal swasta ialah merupakan satu keadaan yang sangat membebankan. Sebab kalau kita bandingkan dengan pengalaman mereka dah puluhan tahun di klinik dan mereka sudah biasa dengan program vaksinasi, keperluan untuk hadir 5 hingga 10 hari itu tidak dapat kita lihat dari segi rasionalnya kenapa. Mungkin kalau misalnya kata upgrade course ataupun refresh, saya ingat perkara itu agak relevan, tapi kalau khusus sehingga 5 hingga 10 hari seolah-olah macam mereka yang tidak pernah ada pengalaman untuk memberikan vaksin. Jadi itu antara komen-komen dan ulasan yang diberikan. Dari segi kos saya tidak nampak masalah sebab komitmen mereka untuk sama turut-turut membantu, dan di samping itu di kalangan mereka ada yang dah membeli ya fasiliti ya, peti sejuk tambahan, tempat-tempat untuk menyimpan vaksin tersebut. Bagaimanapun maklum balas yang diperolehi pada pandangan mereka tidak begitu menggalakkan. Jadi pada pendapat Prof, dalam tempoh kecemasan dan pandemik ini, Prof berpendapat bahawa perkara-perkara seperti keperluan untuk memberikan latihan atau refresher course kepada pengamal perubatan swasta perlu kita tolak tepi, kita tak lakukan dulu buat masa ini untuk kita memastikan kita hapuskan birokrasi secara sementara untuk mempercepatkan proses vaksinasi, membolehkan klinik swasta memberi lebih banyak vaksin kepada rakyat. Ya, saya setuju. Cuma mungkin perlu update sedikit ya, mungkin garis panduan yang relevan dengan vaksin COVID-19 yang pada pandangan saya dengan pengalaman mereka puluhan tahun ya mengamalkan swasta di klinik masing-masing, ia bukan menjadi satu isu yang utama. Okey. Berkenaan dengan Prof menyentuh berkenaan dengan penyimpanan vaksin sebentar tadi. Kita perlukan infrastruktur untuk menyimpan sesetengah vaksin ini. Ada vaksin yang perlu disimpan dalam suhu yang terlampau sejuk seperti vaksin Pfizer, dan ini mungkin menjadi satu cabaran juga infrastruktur untuk klinik-klinik, bukan sahaja klinik-klinik awam tapi klinik-klinik swasta di kawasan pedalaman dan sebagainya. Sebentar tadi YBKJ mengatakan bahawa kita sudah menempah vaksin 130% daripada populasi kita, kadar pendaftaran masih lagi sekitar 60%. Jadi kita mempunyai lebihan. Lebihan itu bagus. Tapi setiap vaksin ini mempunyai jangka hayat mereka walaupun disimpan dalam peti sejuk. Apa perancangan yang sewajarnya perlu kerajaan laksanakan? Mungkin kita akan mempunyai lebihan vaksin yang mungkin akan luput tanpa boleh diberi kepada orang ramai. Di samping penyediaan infrastruktur ya yang membolehkan vaksin tersebut disimpan, saya masih lagi berpandangan bahawa pemberian vaksin secara walk-in sebenarnya dapat mengatasi masalah kemungkinan kita mendapat kurang sambutan. So berdasarkan pengalaman lepas, apabila kita buka ya penghematan ini secara umum tanpa melibatkan pendaftaran yang agak complicated, masyarakat akan tampil ke hadapan, dan ini juga melibatkan mereka-mereka yang tidak mempunyai dokumen rasmi ya seperti pendatang tanpa izin, dan kebanyakan kita ni memang tertunggu-tunggu untuk mendapatkan vaksin tersebut. Kalau misalkan kita boleh melaksanakan keadaan tersebut dan juga menggunakan fasiliti yang sedia ada dalam membolehkan lebih ramai yang tampil ke hadapan, saya ingat tidak ada isu dari segi lebihan vaksin dan sebagainya. Untuk berlaku adil, 130% vaksin itu maksudnya bekalan vaksin kita mewakili 130% bilangan populasi, mungkin mengambil kira kemungkinan akan memberikan dos ketiga, third booster shot yang idea yang diapungkan di beberapa negara sekarang ini mungkin juga diberikan untuk golongan kanak-kanak ataupun bawah 18 tahun. Apa pendapat Prof berkenaan dengan dua perkara ini? Apa yang kita tahu berkenaan dengan third booster shot? Adakah data menunjukkan bahawa ini satu kemungkinan yang mungkin kita akan hadapi dalam bulan-bulan akan datang?
Berdasarkan kemunculan varian-varian baru pada masa ini kita menghadapi ancaman varian Delta dan kita tak tahu selepas ini apakah mungkin akan berlaku mutasi yang baru. Jadi dalam konteks itu kalau kita lihat kepada keperluan untuk mendapatkan dos ketiga itu, pada pandangan saya ialah merupakan satu keperluan untuk kita memikirkan kemungkinan itu. Dalam masa yang sama, persiapan untuk mendapatkan dos ketiga itu saya rasa perlu dimulakan daripada sekarang. Maksudnya janganlah kita bila dah buat decision nanti barulah kita nak cari tentang dos. Jadi apa yang dilakukan oleh kerajaan pada waktu ini adalah merupakan satu tindakan yang pada saya agak bertepatan dengan konteks tersebut. Dan untuk kanak-kanak ataupun anak-anak kita yang bersekolah tu pada jurat umur yang didapati selamat nanti juga adalah merupakan satu langkah yang baik. Sebab ini juga membolehkan kita memvaksin sebahagian besar daripada populasi negara kita dan juga mengelakkan daripada risiko komplikasi-komplikasi serius akibat jangkitan tersebut. Kita faham loceng sudah pun dibunyikan di Dewan Rakyat. Sesi kedua mesyuarat khas akan dimulakan sebentar sahaja lagi. Saya fikir saya mungkin boleh selitkan satu soalan terakhir kepada Prof sebelum kita perlu pergi ke Dewan Rakyat. Ada tadi cadangan juga daripada Ahli Parlimen Tanjung Karang, Tan Sri Nur Omar mengatakan bahawa kerajaan negeri patut diberi lebih autonomi untuk mengendalikan vaksinasi termasuk untuk beli vaksin sendiri kerana mereka mungkin mengetahui keadaan negeri mereka dengan lebih lanjut. Secara ringkas, apa reaksi Prof kepada idea ini? Saya sangat menyokong idea tersebut sebab dari segi konteks kawalan wabak ni mereka yang di lapangan tu biasanya lebih sedar ataupun alert dengan apa yang berlaku. Jadi kalau misalnya kata mereka sendiri dapat mengurus cara terbaik bagaimana untuk mengendalikan wabak dan sama-sama berganding bahu dengan kerajaan persekutuan dan juga mereka yang di lapangan, pada pandangan saya ia adalah merupakan satu langkah yang terbaik. Ia bukan sahaja itu saja. Okey, maaf Prof, kita sudah perlu pergi ke Dewan Rakyat. Kita akan sambung insya-Allah selepas ini. Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM.